Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Jadi pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul bersama lagi pada pagi ini. Okey, kita akan bincang pada pagi ini tentang pemakanan menurut perspektif Islam. Kita ni berada di akhir-akhir lah. Kita punya kelas ni ada beberapa kelas saja lagi dan tajuk pemakanan ni ada antara tajuk yang penting lah. Jadi sepatutnya selepas tajuk pemakanan kita akan masuk tentang sembelihan dan juga korban. Tapi kita dah baca tajuk tu, jadi kita ke belakang semula sikit lagi. Okey, kalau ada masalah tak dengar ke, ada soalan ke, boleh direct tanya kat chat lah. Chat message. Okay. Jadi insya-Allah pada kali ini kita bincang tentang pemakanan menurut perspektif Islam. Maksudnya Islam ni suruh makan yang halal, makan yang bersih, makan yang berkhasiat semua. Okey. Jadi dalam Islam terutamanya dalam keluarga, aspek yang kita kata yang paling penting lah adalah pemakanan. Sebab tu kalau di Malaysia atau orang tu lama-lama ni dia selalu sebut kalau nak betulkan rumah, betulkan dapur tu dulu. Agak-agak faham tak kalau kita sebut gitu? Kalau nak betulkan rumah, betulkan dapur tu dulu. Maksudnya kalau kita nak betulkan ahli keluarga, nak betulkan rumah tangga ke apa, yang pertama kena betulkan makanan yang akan dimakan oleh. Dengar tak? Dengar Ustaz. Ada yang tak tutup. Okay. Kalau kita nak betulkan rumah kita, betulkan dapur dia dulu dengan maksud betulkan apa yang masuk dalam mulut ahli keluarga. Tengok berkat tak berkat semuanya menyebabkan keluarga kita tu akan jadi baik. Tu maksud dia. Jadi sumber makanan yang halal ni boleh bagi pada 3. Satu tumbuhan, yang kedua haiwan, yang ketiga galian. Apa maksud galian? Macam garam lah biasalah. Ada 2 kan, satu garam bukit, yang kedua garam laut tu. Jadi garam tu antara galian yang kita kata yang suci yang boleh dimakan lah. Yang pertama sekali kita kena faham kaedah hukum dia. Kaedah hukum kata semua jenis makanan sama ada haiwan atau tumbuhan harus dimakan sehingga ada nas yang mengharamkannya. Sebelum ni kita cakap bab kekeluargaan Islam, dia ada kaedah juga. Kaedah dia bertentangan. Kaedah dalam kekeluargaan dia sebut al-aslu fi al-ibda' at-tahrim. Asal dalam bab pernikahan ni adalah haram. Semua benda adalah haram. Bila datang hukum ada dalil barulah jadi halal. Tapi beza dengan bab makanan. Nak beritahu yang Allah Ta'ala ni maha sangat pemurah. Dia berikan kemudahan pada kita. Atas dunia ni semua benda ni halal. Kecuali ada nas yang kata haram, barulah jadi haram. Jadi mudah sangat kita ni. Kalau kita tengoklah, kalau umat yang dilaknat ataupun yang dimukai oleh Allah, antaranya dengan sebab makanan, iaitu Bani Israel, orang Yahudi. Mereka ni Allah Ta'ala dah kata yang ni halal, yang ni halal. Tapi tabiat mereka suka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Mereka buat payah saja-saja. Bila dah buat payah, tiba-tiba tak boleh nak buat pula, mereka ejah yang lain pula. Suka ejah. Sebab tu dalam Al-Quran kita baca dalam surah Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai, bukan juga orang yang sesat. Yang dimurkai dalam ayat tu adalah orang Yahudi sebab dia suka ubah ketetapan Allah. Dia tambah-tambah. Waladdallin yang sesat, yang tak mau ikut, iaitu orang Nasrani ataupun orang Kristian. Jadi orang Yahudi ni, mereka kalau dalam bab sembelihan lah, dia ada yang namanya kosher. Kosher ni maksudnya tukang sembelih khas.
Orang biasa-biasa tak boleh sembelih. Padahal dalam Islam, siapa-siapa pun boleh jadi sembelih. Orang perempuan pun boleh. Walaupun orang lelaki, walaupun dia tak balik lagi, dia budak lagi, tapi dia mumayyiz dah, dia boleh nilai dah semua dah, ada kekuatan, dia boleh sembelih. Tapi Yahudi ni susah. Makanan dalam laut semuanya macam sotong, udang ni tak makan. Sebab dia kira haram dalam dalam tu kan, dalam Yahudi. Tapi mereka makan juga. Mereka buat ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan, semua bentuk ataupun rasa sebiji macam sotong, udang mereka makan. Banyaklah penulisan pasal ni. Nak beritahunya kita ni umat Nabi Muhammad, syariat Islam ni dia syariat yang sangat memudahkan sehingga kan hanya beberapa benda sahaja yang ada nas kata haram barulah haram. Kalau tidak asalnya halal. Jadi prinsip asas makanan halal ni yang pertama tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan macam makanan yang beracun dan yang memabukkan. Jadi kita kata tak mudarat boleh makan. Yang kedua, bukan najis. Yang ketiga, bukan yang menjijikkan. Yang selalu orang tukar, orang kata ni boleh makan, ni bukan najis. Contohnya yang tak cicak najis. Orang tu tak boleh makan. Kalau tai hidung atau tai telinga ke tai mata ke, bukan najis kan? Dia boleh makan ke? Tak boleh sebab dia menjijikkan. Kalau salah-salah makan tu lain lah. Tapi hukum asal tak boleh. Yang keempat, tidak dinaskan haram dia dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Tak ada nas secara direct ataupun para ulama yang ambil kefahaman daripada Al-Quran dan Sunnah kata benda ni haram. Jadi 4 benda kena ingat ni prinsip makanan halal. Kemudian haram sesuatu benda makanan tu tengok dari sudut dua. Satu dari sudut zat. Zat tu maksudnya benda tu. Yang kedua dari sudut dua orang faktor lain. Contoh zat, contoh babi, arak. Tu memang benda tu asal dah haram dah. Jadi tak boleh makan. Jadi yang keturunan babi pun semua tak boleh. Walaupun babi kacuk dengan lembu lah kalau ada lah. Tapi rupa dia memang rupa lembu, tak ada rupa babi. Tapi kita tahu dia kacuk memang tak boleh. Yang boleh kalau kacuk sama-sama benda yang halal. Benda yang halal lain. Contoh lembu kacuk dengan seladang. Dah berlaku kan, baru lagi berapa tahun ni baru. Jadi selembu. Boleh ni tak? Boleh makan tak selembu? Boleh makan. Cuma orang bahas dalam bab korban. Boleh buat korban tak? Sebab lembu, binatang jinak boleh korban. Seladang dikira dari sudut macam rusa, binatang liar. Jadi tak boleh jadikan korban. Jadi dia kacuk dua, jadi selembu. Tiba-tiba selembu tu binatang seperti lembu, besar sikit badan dia, sedap daging, tapi dia ni asalnya liar tapi akhirnya jadi jinak. Agak-agak boleh makan tak? Saya tanya dalam ni, agak-agak boleh makan tak? Siapa yang nak jawab boleh tarik kat mesej tu. Selembu kita boleh makan kan? Silap. Dia boleh jadikan korban tak? Macam mana keadaan ni? Saya nak dengar respon daripada awak. Tak cakap pun, tulis-tulis. Agak-agak boleh dijadikan korban tak selembu. Kalau tengok dalam internet pun memang tak ada lah orang faham pasal ni. Jadi memang tak ada orang jawab. Hukum dia adalah boleh dijadikan korban. Selembu tu boleh dijadikan korban. Tidak, silap. Selembu tidak boleh dijadikan korban walaupun dia dah jinak sebab dia kira ni ada suku sakat dia juga, ada keturunan sikit-sikit juga daripada benda yang tidak binatang liar. Okay. Dari sudut luar orang, haram. Makanan yang haram sebab faktor luar orang seperti daging ayam yang tidak disembelih. Jadi haram dengan sebab yang lain. Bukan macam dia dicuri ke. Jadi haram . Jadi tumbuh-tumbuhan pula. Ulama kata tumbuhan ni asal dia semuanya halal. Kecuali macam tadi. Yang kata ada yang sifat dia memabukkan ke, jijik ke. Ada ke tumbuh-tumbuhan tapi sifat dia jijik. Biasa daripada makanan yang di ekstrak daripada tumbuhan semua. Macam kita ambil, kita buat kek ke apa ke. Kek tu kita buat dalam bentuk yang hina, keji. Ada kan roti ke,
Banyak lah sekarang ni buat potong-potong jadi bentuk tahi. Kek sedap asal tapi dia diolah jadi bentuk yang hina, yang tu jadi yang haram. Jadi tak boleh makan juga, haram kita makan sebab dia dikira menjijikkan. Jadi ada benda yang kita rasa macam menjijikkan tapi benda tu halal. Contohnya biawak pasir. Biawak pasir kita kata itu jijik. Tak, memang ada dalam nas. Nas Nabi SAW memang makan-makan kan. Dog tu dan dia bersih, dia tak makan bangkai, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan yang bersih. Kalau daun-daun ke jatuh ke tanah kadang-kadang dia tak makan, dia sangat bersih. Jadi boleh. Jadi kita kena tengok juga. Ada tumbuhan juga yang tak boleh makan sebab dia memabukkan. Tapi ada yang orang yang makan. Contohnya pernah dengar buah simalakama. Simalakama. Saya pernah dengar tak? Ataupun orang zaman sekarang dia panggil buah mahkota dewa. Tak pernah mahkota dewa. Mahkota dewa ni yang orang buat dalam dalam air tenaga semua tak, mahkota dewa. Jadi dalam perubatan molek buah ni. Tapi buah ni kalau salah silap makan dia jadi mabuk. Boleh jadi beracun. Jadi kalau dia tak pandai jadi hukum ni tak boleh lah. Kalau dia pandai, dia tahu, boleh. Sebab tu orang Melayu lama dia selalu sebut. Dia kata ibarat memakan buah simalakama ataupun buah kepantangan beruk. Dalam buku-buku pantun Melayu lama. Ibarat memakan buah simalakama, di luah mati bapak, ditelang mati mak. Ke terbalik itulah. Kita biasa ambil yang lah, susahnya benda ni, di luah mati bapak, ditelang mati mak. Maksudnya, benda tu berkhasiat nak luahkan, rasa nyesal pula, nak telang pun takut mabuk pula. Tak. Jadi, mahkota dewa ni, kalau tak kena cara tak boleh. Sama macam ikan buntal ke, sedap kan. Tapi kalau tak pandai makan, dia jadi bahaya. Tu kita kata ada yang tengok keadaan lah. Okey, yang ketiga galian. Galian tak najis sama. Haiwan ada haiwan darat, haiwan air. Okey. Haiwan air yang tinggal dalam air sahaja. Jadi hukumnya ada halal. Macam mana yang confuse antara dia ni duduk dalam air ke dia duduk di darat juga? Adakah yang confuse? Contohnya belangkas. Ikan belangkas ni ada yang kata duduk atas darat, memang dia boleh duduk atas darat. Kemudian dia duduk dalam air. Jadi tengok ulama kata mana. Belangkas siapa pernah makan? Belangkas. Jadi belangkas halal dimakan. Walaupun dia tinggal di dua alam sebab dia lebih banyak tinggal dalam air. Tujuan minum tadi, ubat tadi tu untuk kuatkan badan lah. Boleh, ada masalah. Kita tahulah maksudnya kalau kena cara dia tak jadi mabuk kan. Yang tak boleh kalau yang jadi mabuk tu. Okey. Contoh macam air tuak. Kan air tuak tu kalau ikut ni haram sebab memabukkan. Yang biasa kedai dia kata tulis air tuak. Sebenarnya bukan air tuak, air nira. Air nira tu lama, perlu peram lama barulah jadi tuak yang jadi macam arak mabuk tu. Jadi air nira tu boleh. Bila dia berubah jadi arak yang mabuk barulah tak boleh. Okay, kita tinggalkan itu, kita balik pada tadi yang pasal ikan tadi. Belangkas. Belangkas macam mana? Belangkas hukumnya halal walaupun duduk di dua alam sebab dia duduk atas darat sekejap je dan dia ada insang. Dia ni ada insang, dia ni macam yang melompat sekejap-sekejap je. Jadi boleh makan belangkas. Jadi ikan. Okey, ikan memang Nabi sebut jelas dah dua benda bangkai yang halal. Yang pertama ikan, yang kedua adalah belalang. Jadi ikan boleh makan. Jadi ada dalam kisah hadis Nabi SAW, para sahabat dia pergi musafir. Ramai pergi musafir ni kemudian habis bekalan makanan. Jadi dalam keadaan kelaparan tiba-tiba lalu kat pantai jumpa ikan paus terdampar. Mereka pun makan. Besar tak besar dia punya ni keng ni, apa panggil apa ni, dia punya tepi ni, orang kepala dia tu orang boleh lalu ke bawah. Orang biasa boleh lalu ke bawah, memang besar lah. Jadi sahabat makan, lepas tu ambil siap bungkus bagi simpan untuk perjalanan. Bila balik sampai ke Madinah, mereka ni tak tahu hukum. Dia ingat ke berdosa, dia kata celakalah kami dah buat perkara yang menyalahi Nabi.
Jadi bila cerita pada Nabi, Nabi kata, oh tu halal dimakan, boleh makan. Semua benda al-hillu maitah. Lauk ni adalah hillu maitah. Halal mayat dia, jadi boleh dimakan. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita sunat sembelih binatang yang besar ataupun ikan yang besar. Asal tak payah sembelih, tapi sunat sebab supaya cepat mati, supaya darah dia cepat keluar banyak. Boleh. Jadi ikan apa-apa pun, walaupun ikan tu ikan jerung, sunat kita sunat pula, boleh kita makan. Ikan jerung pemangsa, pemakan orang, boleh juga kita makan, tak ada masalah. Sirik dia orang ambil semua tak. Jadi ijma' ulama kata haiwan ni adalah halal. Jadi kecil pula. Okey. Kemudian binatang air yang menyerupai binatang yang ada di darat, haiwan ni tak perlu disembelih dan makannya boleh makan. Kalau ada ikan tapi rupa ikan tu sama macam binatang ada atas darat tapi ikan tu tak boleh dimakan. Ataupun binatang tu tidak boleh dimakan. Contoh seperti babi ke apa, anjing ke. Jadi binatang tu boleh dimakan. Lepas tu anjing laut sebab apa tak boleh makan? Sebab dia duduk dalam dua tu lah. Yang ada taring, kemudian dia duduk dua alam. Tu yang kita tak boleh makan tu. Tapi kalau ikan yang ada rupa sama dengan yang di darat, kita tak ada masalah boleh makan. Haiwan amfibia pula, kura-kura, penyu, anjing laut semua haram dimakan. Dalam memerang. Memerang macam mana? Memerang kita boleh makan tak memerang? Memerang dia bukan kira haiwan ni kan. Bukan masalah haiwan akuatik kan memerang. Cuma dia ada apa ni? Ada taring ke apa di makanan dia tu. Memang kita tak boleh makan. Memerang kita tak boleh makan. Kalau biasa orang duduk petikai labi-labi ataupun resin kalau orang panggil. Labi-labi ni boleh makan tak? Orang Cina makan biasa tak? Kita boleh makan tak labi-labi? Labi-labi tak boleh makan. Tapi telur boleh tak? Telur labi-labi. Telur kura-kura ke? Boleh makan tak? Tak boleh. Telur, semua telur adalah halal dimakan walaupun daripada binatang yang haram dimakan. Kaedah dia bunyi gitu. Lepas tu ular, biawak. Kalau benda tu memudaratkan, beracun ke, barulah tak boleh. Ikut hukum asal boleh. Dinosaur contohnya. Orang kata, oh dinosaur ni telur dia tak beracun. Betul boleh makan. Boleh makan. Tapi kalau memang ada kata tak boleh makan tu lain. Ikan yang ganas macam ikan laut dalang tu tak ada masalah, boleh makan. Boleh makan. Cuma ikan piranha saya tak tahu keadaan dia. Kalau ikan di laut dalam tu tak ada masalah. Tapi kalau umum kita pegang gitulah. Ikan yang makan pemangsa yang makan manusia pun hukum dia sebenarnya adalah halal dimakan. Kemudian apa lagi tadi? Dalam mazhab ni, dalam mazhab lain macam mazhab Maliki, hukum dia harus makan buaya. Kita tak boleh makan. Ada di Indonesia, ada restoran tu memang hidangan dia sate buaya. Restoran yang cukup terkenal, sate dia besar-besar kata. Tapi tak boleh makan. Tapi kita boleh, kita tak boleh makan lah. Cuma mazhab Maliki memang dia ni makan buaya. Sebab dia bagi dia binatang dua alam boleh dimakan. Yang tak boleh dimakan adalah binatang dua alam. Kemudian binatang tu dia ada mudarat lain. Kalau sekadar gitu je boleh. Jadi penyu boleh makan dia. Sebab dia tak ada mudarat yang lain tu. Jadi kita tak mazhab Syafi'i kita pegang tak boleh makan binatang dua alam. Jadi semua haiwan darat ni asal hukum dia adalah halal dimakan. Kecuali yang pertama yang tidak disembelih menurut syarak. Contoh dalam bab sembelihan kan. Yang kedua,
haiwan yang dihukumkan najis, iaitu anjing, babi dan keturunan semua. Lepas tu haiwan yang bertaring, berkuku tajam. Haiwan yang berkuku pencakar macam burung helang, dan dimakan dengan kuku tu kan. Haiwan yang dilarang syarak untuk bunuh seperti semut, lebah, burung belatuk, tu tak boleh. Jadi masalah sekarang ni macam lebah, madu lebah kan. Biasa orang ambil lebah dari pokok semua, dia minum direct daripada sarang dia tu. Kadang-kadang dia minum sekali dengan lebah tu. Boleh tak? Biasa kalau lebah taklah dia punya pulpa dia, apa, lava dia tu, so makan sekali dengan lava. Boleh tak? Jadi kalau bab gini ikut hukuman asal tak boleh. Tapi kalau tak sengaja ataupun memang tak boleh asing, dia tak boleh makan asing antara madu dengan pupa ataupun dengan telur dia tu. Dia kena makan sekali. Kalau asing-asing macam kita seolah-olah dengan ulat lah. Kalau tengok beberapa masalah yang keempat tadi, yang last sekali, nombor 4 dia sebut, dimaafkan jika makan ulat dalam buah, tapi tidak boleh memakan ulat dalam buah tersebut dengan sengaja. Kalau makan buah jambu, dalam buah jambu tu ada ulat. Kita tahu jambu ada ulat, tapi kita makan buah tu sekali dengan ulat dalam tu, makan sekaligus. Boleh tak? Boleh kau asal. Tak lu makan rasa geli tu lain. Kau asal boleh. Jangan makan memula ambil jambu, belah, ambil ulat makan, baru makan jambu. Gerang sangat kan. Kita boleh simpan buah ni lama mana, berapa bulan. Kemudian sedap-sedap dia masuk dalam, nak puas hati, kita makan ulat tu depan-depan. Boleh tak? Tak boleh. Kalau makan sekali pun boleh. Ulat sagu, kita makan ulat sekali dengan sagu ke makan ulat satu-satu? Makan ulat satu-satu kan. Jadi tak boleh. Ulat sagu tu ikut hukum tak boleh. Tapi banyak kita tengok orang di luar sana tu, tengok orang lain makan, dia pun makan. Jadi kita kena berhati-hati ya. Dah ada fatwa, saya tak silap, sebut ulat sagu tidak boleh makan. Kemudian tapi kalau ulat sagu, kalau ada dengar ustaz ataupun ada fatwa lain yang kata boleh makan tu semua, boleh bagi tahu saya ya. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi ya. Balik pada hal tadi tu, nombor 5 tadi, haiwan yang disuruh syarak membunuhnya seperti ular, gagak, cicak, tikus. Ni pun sama juga, tak halal lah, tak boleh. Haiwan yang dipandang jijik seperti ular, katak dan seumpamanya. Haiwan yang memakan najis seperti buaya. Ni kalau kita dalam mazhab Syafi'i lah. Belalang goreng kunyit, orang kata halal, tapi dalam tu ada ulat tak? Kan? Memang dalam hadis Nabi sebut jelas. Nabi kata as-samaku wal jarad. Dua benda yang halal, iaitu satu ikan, yang kedua belalang. Belalang goreng kunyit ke belalang kunyit? Ada tukar tak? Nama belalang tu belalang kunyit. Belalang yang kuning tu. Bukan belalang tu goreng kunyit kan. Biasa belalang tu orang buat kering, orang jual dah tabung ni dalam bekas tu kan. Di Kelantan tu semua. Ke belalang goreng kunyit? Jangan buat salah faham pula. Kawan kita yang di Kelantan ni ramai yang memang favourite dia makan belalang ni. Ke tak ada? Tak ada orang yang Jawa ke Kelantan ke yang pernah makan belalang? Saya tak pernah makan, tapi selalu tengok dalam majalah 3 tu, memang clear jugalah. Tak ada Tak ada yang nak mengaku tak pernah. Boleh makan belalang. Jadi dia ada cara dia. Dia ada buang perut ke. Dia ada cara dia lah. Bukan makan gitu je kalau saya tak silap. Kalau nak buat goreng kunyit pun tak apa. Jadi belalang Nabi sebut boleh. Sebab memang belalang kalau kita tengok dia tak ada darah kan. Okey. Semua jenis serangga adalah haram dimakan kecuali belalang kerana telah ada hadis tentang pemakanannya. Beberapa masalah halal. Makanan yang asalnya halal tapi bercampur dengan yang haram, ternajis, jadi tak boleh makan. Contoh yang jelas ialah makanan yang ada gelatin binatang haram dan tidak sah sembelihan. Kita di Malaysia, kita sekadar tak apa dah, kita yakin yakin dengan halal ni. Kata ada yang isu-isu yang halal sebenarnya tu isu-isu yang terpencil lah. Tapi sekarang ni standard yakin ataupun standard halal kita ni antara yang terbaik di dunia lah.
yang diakui oleh negara-negara lain tau. Jadi tak ada masalah lah, kita yakin di situ. Kalau kita duduk di luar negara lah masalah dia, duduk di Jepun ke Korea ke mana-mana ke. Jadi kita biasa orang sana tu mereka akan tengok lah kuk-kuk semua. Kalau daripada sayur-sayuran mereka baru mereka guna. Kalau tengok ada kuk-kuk daripada binatang ke apa ke, mereka akan tak makan lah. Itu yang duduk di luar negara kat Malaysia tak ada masalah. Kita nak menyusahkan diri kita kan buat apa lah, sebab Allah Ta'ala dah beri kemudahan dan memang Allah Ta'ala kita di Malaysia ni dah ada standard yang cukup baik lah. Kecuali memang kita nampak dengan jelas depan mata kita kotor ke apa ke, tu lain. Begitu juga apabila bercampur najis di dalamnya seperti tahi, uri dan darah. Okey, jadi bak darah ni yang sebenarnya banyak dalam masyarakat kita ni. Terutama yang frozen sekarang ni. Kita mak kita pergi kedai, siapa kita pergi kedai beli ayam ke apa ke. Lepas tu balik rumah suruh basuh. Lepas tu basuh, suruh letak dalam peti. Yang semua duduk kat rumah kan, beli banyak-banyak. Kita pun malas-malas kata, nanti pukul 11 lagi ada live dengan ustaz kata. Jadi, bangun dah lah lewat. Ambil ayam, potong-potong-potong, bersih-bersih sikit-sikit, buat dalam peti kerah. Lepas tu petang ke esok ke nak masak, yang kerah tu terus letak atas dapur, letak cair dulu. Basuh tak bersih ada darah. Jadi kita nak bila kita tengah kerah tu kita tak akan basuh bersih semula, kita akan letak tu dalam periuk ada darah. Jadi hukum dia haram, najis semua. Jadi kita kena basuh bersih-bersih dulu, barulah sepatutnya letak kat bahagian beku. Tak pun kalau nak letak beku pun kena pasti, kena ingat lah ni. Okey, ni tak basuh bersih lagi, nanti kena cair dulu, kena basuh bersih. Jadi kena hati-hatilah. Takut kita ni tanpa sengaja banyak sebenarnya terkena dalam bab-bab najis. Yang dimaafkan, yang duduk dalam tu semua lain. Kalau makan ayam tiba-tiba tengok ada tak masuk jelas tu, tu dari sudut kuman beracun pun kita tahu dah. Jadi kita kena pastikan masak tu kena masak dengan baik. Tak boleh ada jenis orang yang dimakan apa-apa kan. Disuruh masak ayam ni jangan masak tu sangat tu, biar masak 10%, 20%. Nak bagi tu kan tak boleh. Jadi darah dia tak hilang lagi darah semua. Jadi tak boleh. Yang kita boleh dalam bab darah apa? Dua je. Okey. Komputer saya masalah sikit ni. Dia yang boleh dalam bab darah dua dia. Al-kabidu wattihal. Limpa dan juga hati. Dua sahaja yang dimaafkan. Ada seri ni apa ni? Minyak lemak tulang belulang adalah halal jika bukan daripada anjing dan babi. Okay. Jadi tulang belulang semua ataupun kulit tu semuanya adalah halal. Ada kalau di Indonesia ke mana ke, memangnya kulit tu bahagian dalam tu memang dia makan, dia buang bahagian atas bulu tu, bahagian tu dia makan. Kita jaranglah orang buat semua. Kalau orang buat sup ke apa ni, ada lepas tu baru makan, jarang kita makan. Tapi ada orang yang makan semua. Okey, jadi boleh diguna kalau kita samuk dulu macam kulit, tanduk semua lah. Kita samuk yang mana? Ni dua istilah, satu samak, satu sertu. Jangan tertukar. Samak ni guna benda-benda yang mahakis untuk buang daging-daging yang lebih. Kulit kan, kat kulit tu ada daging-daging yang lekat tu, kita guna benda yang mahakis. Macam tawas ataupun guna orang dulu kapur. Orang dulu dia guna tahi burung merpati. Dia mahakis kan, kena atas motor, atas kereta kita habis kalau dia punya kulit, dia punya tu benda cat tu. Jadi dia guna najis untuk hilangkan, boleh tak? Boleh guna najis. Lepas tu kena tu balik. Kalau nak guna tahi anjing ataupun tahi babi, boleh tak untuk membersihkan belulang ni? Kemudian boleh, tapi lepas tu kena samak pula dengan tanah. Jadi boleh, tapi jarang orang buat lah tau. Nak pegang pun geli, takkan nak guna bersih guna benda tu. Jadi ikut aku asal kata boleh, jadi kena samak. Okey, yang kelima, cecair hitam sotong adalah najis. Ramai je orang makan, hari tu isu orang makan sotong ni, cecair hitam sotong, siap mahal lagi harga dia. Boleh tak?
Mazhab Syafi'i kata sebenarnya ikut asal adalah najis. Dalam fatwa negeri Terengganu kata najis, tak boleh. Tapi fatwa mufti wilayah, orang Terengganu juga, mufti wilayah dulu, kata Dr. Zulkifli Al-Bakri kata boleh. Ada ulama-ulama lain kata boleh. Jadi dia sebenarnya masalah apa? Sebab nak tengok cari sotong tu dia kan ulama kita kan nak tengok hukum benda tu tak ada dalam Quran hadis pasal cari sotong kan. Jadi mereka yang ada hadis adalah kata najis tu kalau binatang tu najis tak boleh makan. Jadi mereka buat kajian lah, eksperimen. Mereka buat kajian, oh cecair hitam ni adalah sebahagian daripada najis sotong ke ataupun benda lain daripada najis sotong. Jadi yang kata benda tu haram sebab dia anggap cecair hitam tu adalah najis. Yang kata halal sebab dia kata cecair hitam tu taklah bau busuk macam najis, sifat dia dok macam najis, jadi boleh dimakan. Jadi kita nak guna yang mana satu? Jadi kalau kita nak langkah berjaga-jaga, ambil yang kata najis lah, selamat. Tapi kita ni bila tahu dua pandangan, kita ni akan jadi bersangka baik. Kalau kita tengok orang lain makan, kita kata tak boleh, mungkin dia guna fatwa yang kata boleh. Jadi taklah kita me, me, mengatakan orang tu salah secara 100% tak. Jadi kita ni akan jadi lebih terbuka dengan sesuatu masalah. Telur, okey. Kita kata tadi apa-apa binatang yang halal dimakan boleh okey. Kalau binatang yang tak halal dimakan pun boleh kalau dia tidak beracun untuk mudarat. Cuma telur tu kalau daripada bangkai, seperti ayam tu mati langgar lori. Tapi tiba-tiba keluar telur dia, kulit dia keras lagi. Boleh makan. Kalau dia ni telur lembek dah ataupun dia warna kuning-kuning dia tu saja-saja, jadi tak boleh makan. Sebab dia kira resak dalam juga. Sama juga macam lembu. Lembu tu kita sembelih, anak dalam perut tu ada. Belah-belah perut ada anak rupanya. Jadi anak tu kita boleh makan. Bukan makan tu lah. Dia tak payah sembelih dah anak dalam perut tu. Tapi kalau anak tu keluar dalam keadaan hidup, kena sembelih juga anak tu. Kalau biasa anak tu akan matilah sekali dengan mak. Apa soalan ni? Okey. Betul ke binatang yang boleh hidup di air dan dua alam tak boleh makan? Jadi macam mana dengan ketam dan juga udang? Dia sama sifat macam belangkah yang saya kata tadi kan. Dia asalnya hidup di air. Tapi atas darat ni dia sekejap je hidup. Kalau gitu ikan haruan 5 jam 6 jam tak mati lagi kalau letak atas darat. Jadi asal kejadian ni memang duduk dalam air. You duduk atas darat ni sekejap-sekejap saja. Jadi tu dok dikira dua alam. Dua alam ni memang macam katak. Duduk dalam air pun sehari, 2-3 hari pun tak apa. Tak ada air duduk atas darat pun boleh. Cuma duduk dalam air dia happy sikit lah. Bunyi-bunyi lah. Jadi tu je. Jadi ketang udang ni kalau kita duduk seminggu tu atas darat boleh hidup tak? Tu kata tak boleh hidup kan. Dia memang habitat utama ni duduk dalam air. Menjawab kedai dan bagal haram dimakan kerana kedai dinaskan dalam hadis tentang pengharaman. Bagal macam mana bagal? Kacukan daripada apa tu? Daripada kedai dengan apa? Bagal. Siapa tahu? Bagal kacukan dengan kuda. Dia telinga dia panjang sikit tapi dia kecil sikit daripada kuda. Boleh makan tak? Haram dimakan. Sebab dia ni makan benda yang kotor. Dia rasa makan sampah ke gitu je. Yang boleh adalah kedai liar. Kita panggil kuda kan zebra tu kuda belang. Tapi dia asalnya keturunan kedai liar. Jadi tu boleh makan. Sebab dia makan benda yang bersih. Makan daun kayu semua dia tak makan sampah. Itu bab kedai. Kedai ni memang buruk dia, bunyi dia pun memang teruk lah. Kalau kita dengar bunyi babi kan, dia up sikit lagi. Bunyi dia kuat apa macam bunyi babi je. Dia bunyi bergema. Kalau dia lalu satu bangunan tu, 3-4 bangunan sekeliling tu akan dengar suara dia kalau dia bunyi. Itu bunyi kena. Dalam Quran disebut, Inna ankaral aswat sautul hamir. Sesungguhnya sebut-but suara adalah suara kedai. Baru kedai bunyi yang kata ada. Dia kata ada apa? Ada syaitan kat tu.
Kuda halal dimakan sebab ada hadis kata halal. Biasa tapi jaranglah kita makan tau. Mahal sangat kuda ni 10,000 seekor takkan nak makan tau. 10,000 pun murah dah. Biasa kuda mahal lagi. Daging pun tak sedap, daging dia kerah. Biasa orang yang makan kuda ni untuk tambah tenaga time musim sejuk. Orang Eskimo ke, orang duduk Cina, ada apa ni, orang hak pakai baju, orang Mongolia tu, dia makan kuda nak tambahkan kekuatan badan dia, nak panaskan badan masa musim sejuk ni. Daging dia memang kerah lah. Kalau ada pressure cooker, ada thermomix ke, baru menjadi lembut. Kalau tidak, jenuh lah nak masak. Lepas ni orang nak promote ni, siapa-siapa nak berniaga ni, nak promote pressure cooker ke apa ke, masak daging kuda. Kata tengok sejam boleh makan. Confirm orang akan suka tak. Sebab daging ni memang kerah. Beberapa bahan yang digunakan dalam makanan pada zaman moden ni adalah haram. Sekiranya dibuat daripada babi ataupun binatang yang tidak disembelih. Ni kita makruf lah. Macam kita kata tadi lah, kita dah ada dah semua. Jadi kalau kata ni level ni ada kandungan-kandungan ni semua ni, kalau benda tu dah yakin kata okey, maksudnya kalau benda tu daripada binatang-binatang yang dah disembelih. Okey. Kalau dulu kan orang kata kalau aiskrim yang harga dia mahal semua ni, ada benda dalam tu yang tak boleh makan, emulsifier dia. Tapi kita kata benda tu boleh dimakan sebab kita dah ada garis panduan kita yang yakin keluar. Cuma hati-hati dengan makanan yang kita beli kedai ni lah. Ada kan yang daripada Cina tu, direct buah-buahan, bukan buah, apa ni, asam ke, gula-gula ke, makanan yang direct dari Cina yang tak ada tanda halal. Yang ada halal Cina ke apa ke. Halal negara lain boleh terima tak sebenarnya? Kalau kita buka Halal Jakim, dia ada dah senarai logo-logo halal yang diiktiraf. Logo Thailand diiktiraf, logo Brunei, logo Indonesia. Banyak logo-logo yang ada dekat makanan yang kata logo lain tu sebenarnya bukanlah logo yang diiktiraf di negara tu. Dia saja je. Sebab dia banyak institusi kan. Macam di China ke, dia ada banyak institusi. Ada institusi yang diiktiraf. Ada yang tak diiktiraf. Ada yang tak ada pun. Tak ada yang sekadar letak je. Jadi kena study sikit lah kalau kita duduk di luar negara ke apa. Okey. Makanan yang haram. Okey, masuk sini tak rokok dulu sekali. Okey, betul lah rokok elektronik ke biasa memang pun haram. Dah kita nak pegang yang kata makruh, dulu kan ada glamour kan orang kata hukum ni antara makruh dengan haram. Makruh tu dulu lama-lama dah sebelum terzahirnya banyak penyakit-penyakit daripada rokok. Dulu memang biasa ulama-ulama pun biasa je isap rokok semua lah. Jadi dulu memang tak zahir. Sekarang dah memang banyak yang mudarat ni. Tengok kat kotak rokok pun kita takut dah. Jadi kita pegang lah. Kalau kata nak isap rokok sangat pun memang tak boleh nak kawal diri tu dah. Dia jadi ketagih semua lah. Rokoknya dia pegang, dia masih lagi pegang yang rokok tu haram. Cuma dia dalam fasa nak berubah nak macam mana dah. Tak boleh nak lawan diri semua ni. Kena anggap gitulah. Patutnya tak boleh dah nak pegang yang rokok ni makruh. Kita tengok mudah lah. Kita makan, kita baca bismillah lah. Kita minum air, baca bismillah ke apa ke. Tak hisap rokok, kita tengok orang baca bismillah lah. Pernah tengok dah orang ambil rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada tak gitu? Jarang. Sebab dia memang sebenarnya dari zahir hati rasa benda tu salah. Nampak dalam bab kufegah pun kita baca bismillah pada makan benda yang haram tu sebenarnya tak boleh. Jadi macam hina pula dah kalimah tu. Jadi kita dah buat gitu pun kita rasa benda tu adalah benda yang dah molek. Ini saya tak katalah pada siapa, saya kata umum dia, tapi memang benda tu nak rokok elektronik lah. Tu benda sangat biasa lah dalam kalangan kita ni. Kadang-kadang kita tak boleh terima pula fatwa kata benda ni haram semua ni. Jadi kita kena tu lah. Kita yang dibolehkan kalau kita ni dah sampai ke tahap ketagihan yang sangat ni lah. Jadi kita cuba nak berhenti slow-slow. Tu dia lain-lain lah. Okey. Di sini penangkap pandangan makan ni saya boleh baca lah. Semua mahir lagi ni. Jadi bila yang dibolehkan benda yang memudaratkan ni?
Benda yang mudaratkan macam kata-kata dalam vaksin bukan, kandungan dia kan kandungan-kandungan yang haram juga kalau buat benda dalam tu kan. Jadi boleh tak dibolehkan dengan beberapa syarat? Saya tak nampak. Ada 3 ke 4, tak jumpa dah. Sekejap. Ini arak dadah. Yang pertama, nyawa penyakit tu adalah terancam jikalau kita tak guna dia. Yang kedua, tak ada ubat lain. Yang ketiga, hasil pemeriksaan dan pengakuan doktor Muslim yang dipercayai. Kalau ni masalah vaksin contohnya, ada kata ada. Jadi doktor-doktor Islam kata mana? Kata boleh. Jadi akui benda tu penting. Walaupun kalaulah ada benda haram, tapi sebab tak ada benda lain, jadi dia dibenarkan. Jadi kita tak ada masalah lah, ulama kita dah buat keluar kenyataan. Dan cuma macam air ketum. Kalau air ketum tu macam mana? Dikira memabukkan yang haram tak? Haram di sisi undang-undang kan? Tapi kalau ikut kuasa macam mana? Jadi sebenarnya kalau dia bercampur dengan benda-benda lain, biasa campur apa? Campur dengan ubat batuk ke, campur dengan apa lagi? Campur dengan ketum. Barulah dia jadi haram. Kalau biasa-biasa saja memang ubat demam ambil dalam kadar yang sikit tu dibenarkan kan. Sama juga macam apa dia? Benda-benda lain lah. Yang asalnya bukannya haram tapi dia jadi berubah tempat dia bercampur dengan benda yang lain. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi tentang tajuk kita ni, sembelihan ni kita dah sebutkan. Ikut kaedah kita tadi, yang tadi ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara-perkara yang darurat dia mengharuskan perkara-perkara yang haram. Kalau kita duduk di tengah hutang, tak ada makanan, masa tu bolehlah nak makan benda-benda yang tak dibenarkan, makan apa. Tapi janganlah secara berlebih-lebihan lah. Contoh kata kau tu mah babi, kalau jumpa boleh makan lah, boleh. Tapi jangan makan seekor tu pula. Awak jamu pula, bakar, goreng pula semua ni. Jadi sekadar untuk menghilangkan lapar yang membawa kepada kematian. Itulah dibolehkan. Okey, sekadar itulah saja perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf lah kalau panjang sikit. Tapi tak apalah, lama dah kita dah online ni. Jadi insyaAllah lepas ni saya akan bagi video pula lah. Video yang patutnya untuk minggu lepas tu yang kita dah tak buat minggu lepas. Jadi dalam minggu ni lah saya akan bagi video tu sebagai yang ganti. Jadi segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada saya. Okay, slide ni patutnya saya bagi kau, nanti saya bagi Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Salam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay.